Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Berita Awani bersama saya Nur Syazwani Safisha. Untuk jam ini, kita nak mulakan dengan laporan yang mana semalam Persatuan Penternak Ayam Negeri Selangor PPANS sahkan bahawa hari ini tiada pengeluaran ayam dari ladang. Pengerusinya Idrus Zainal Abidin berkata permasalahan tersebut disebabkan isu bekalan berpunca ayam sakit. Dan persoalannya, bagaimana ini boleh ditangani di pihak pengguna dan juga pihak yang menyediakan bekalan seperti di Pasar Basah dan juga di Pasaraya. Dan kita akan berlintas langsung secara terus dan tanyakan kepada pengarah urusan Maidin Holdings Berhad, Dato' Amir Ali Maidin yang kini berada di studio Awani di Pusat Dagangan Dunia WTC KL untuk memberi kupasan berkenaan dengan bekalan ayam yang semakin beruncing di pasaran ini. Selamat pagi, Dato'. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dato', kita nak faham bagaimana Maidin berdepan dengan situasi kekurangan bekalan ayam ini, terutamanya dalam memberi keperluan terbaik kepada pengguna dan juga kepada pelanggan, Dato'. Untuk saya, pertama ni kita sebetulnya kena bertanggungjawab. Ini cerita ayam ni bekalan makanan ya. Jadi saya rasa tak patutnya lah siapa-siapa di mana saja tak nak bagi bekalan kalau bekalan tu ada. Kalau betul tak ada bekalan, tu lain cerita lah. Itu Allah-Allah. Tapi sekarang ni katanya di Selangor ni tak ada bekalan tu, saya rasa tak betul. Bekalan tu terhad. Macam kat Maidin ni selalunya kita jual katalah 20 tan. Satu hari 20 tan. Tapi sekarang bekalan terhad tu ada lebih kurang 8 atau 10 tan. Jadi 80 tan tu okey lah. Jadi apa boleh jadi? Harga tu memang 89 kita jual. Harga control price oleh KP dan ACP. Dan kita tak ada keuntungan pasal kos untuk yang kita beli pun RM8.70, 8888. Tetapi kita ni responsible. Ini makanan. Jadi untung rugi tu lain cerita. Kita pastikan bekalan tu ada di pasaran. Untuk consumer ni ialah memang terhad. Jadi kalau nak buat rendang ayam tu kena buat rendang daging lah pula hari ni, nampak begitulah. Ya, Dato', kalau kita lihat kepada keperluan yang berkurang dengan permintaan yang juga tinggi ketika musim perayaan ketika ini apatah lagi kan, pastinya ia akan meningkatkan juga harga jualan. Jadi bagaimana di pihak Dato' pada pihak Maidin sendiri seimbangkan harga jualan kepada pengguna? Untuk saya ni sebetulnya pasal sekarang ni ada control price. Kalau boleh kerajaan lepaskan control price ni yang 89 ni. Pasal kita sedia maklum sekarang kos tinggi. Saya pun susah nak faham tau. Kita punya kos 88, kita jual 89. Tak apalah Maidin jual tak untung pun tak apa. Tapi untuk sebetulnya kalau peruncit-peruncit di pasar-pasar, kalau mereka nak jual ni memang susah lah. Saya syorkan pada kerajaan, saya faham kita nak kurangkan inflasi di Malaysia ni, negara kita ni, jadi kita nak buat control price. Tapi yang mustahak sekarang untuk saya ni, availability tu more important. Kalau dah ada ayam tu, kalau banyak lepas ayam tu, harga tu akan turun dengan sendirilah. Price control never works in the long term lah. Kalau ia tidak berjalan ataupun tidak akan menyelesaikan dalam masa terdekat ini, apa agaknya cadangan yang boleh dikemukakan oleh pihak Dato'? Untuk saya ni, satu, kita jangan ada price control. Bila kita ada price control, it distorts the market. Bukan saja untuk ayam, untuk gula ke, untuk tepung, semua sama ya. Itu yang nombor satu lah. Memang kerajaan dah bagi sekarang, dah bagi import. Tak ada AP lagi. Dan saya rasa kita semua ni boleh import ayam, tetapi memanglah pasal ayam ke negara jiran-jiran kita pun mahal. Malah kita nak import ayam daripada Thailand, harga dia sekarang RM9.5 kat sana. Jadi kalau kita masuk RM9.5, akan masuk lagi 2 bulan baru 9.5. Tapi kalau ada control price, susahlah kita nak masukkan barang. Itu satu cabaran lah untuk peniaga. Jadi senangkan kita ni dapat availability yang mustahak sekarang. Availability. So kalau tak ada price control sementara ni, bagi barang masuk. Dan kalau barang dah banyak masuk nanti, macam test kit kan, dah banyak sekarang, harga akan turun. I think this is market forces lah. Dato', kita juga nak fahamlah sekiranya negara dan juga dunia berdepan dengan krisis bekalan makanan ini, apa sebenarnya yang perlu dilakukan oleh rakyat dan juga masyarakat? Jadi pada masa sama juga bagaimana pula untuk peruncit ataupun peniaga mendepani perkara-perkara ini?
Ini satu kita tahu lah, this is a global crisis. Kita ni kat Malaysia ni betul-betul bernasib baik. Ada makanan. Banyak negara yang kita tengok tu betul-betul tak cukup. Bukan nak kata ayam, nak makan ayam ke ikan ke daging. Tak ada. Tak ada tepung, tak ada beras. So I think other countries are worse off. So kita ni bersyukurlah untuk Malaysia ni, kita ni taklah teruk sangat. Population kita baru 37 juta ya. Kalau kita nak compare dengan Indonesia, dengan Egypt ya. So saya rasa kita jangan panik. I think this is the most important. Kita panik. Kita dengar ni ada panic buying. Orang nak beli satu paket tepung, dia beli 3 paket tepung ya. Jadi ini lagi satu, it makes the matters worse. Lepas tu ada negara-negara sekarang pun dia hoarding, mereka tak nak ekspor barang pasal mereka takut tak ada bekalan. Tapi untuk saya ni, saya rasa ni sabar je lah. Untuk 2-3 bulan ni memang this is a challenge. Kita banyak bersabar. We don't make it worse. Don't make it worse. Kita janganlah nak beli banyak-banyak sangat. Kita beli apa yang kita memerlukan. Bekalan tu cukup. Don't panic macam kata, nanti tak ada makanan. I think that will not happen in Malaysia lah. It will not happen. Kita have enough storage capacity, enough food availability. Lepas tu kita ni import makanan, tapi ada canned food pun ada, sayur-sayuran daripada Cameron Highland pun ada. So don't worry and don't panic. I don't think we have a famine in Malaysia like in some countries. Ya, Datuk, kalau kita bercakap berkenaan dengan pembelian panik ini, kita tahu hujung minggu ini masih lagi kita dalam musim perayaan, ramai yang nak buat rumah terbuka ataupun pihak catering misalnya nak masak, nak hidangkan sebagai peniaga. Adakah pihak Maidin sebenarnya mungkin ada membuat sekatan had pembelian misalnya untuk memastikan walaupun Datuk kata bekalan itu cukup, tapi kita tidak boleh menghalang pembeli ini daripada membeli lebih. Adakah had pembelian itu mungkin akan dijalankan atau bagaimana, Datuk? Ini terhad ni untuk ayam saja sekarang ya, tapi saya dah pergi banyak open house dalam minggu ni. Banyak makanan kat sana. So tak rasalah macam tak ada bekalan makan. So itu is a unnecessary panic. Maybe dia tak buatlah ayam goreng, kurang masak ayam goreng ke kurang, tapi dia masak masakan lain lah. Malaysia is very lucky in that sense. We have variety of food, variety of culture and variety of food. Semalam saya pergi open house, sate ayam pun ada. Jadi tak ada masalah sangatlah. Don't over panic and make it worse than it is. Kadang-kadang orang ni banyak cerita sekarang ni, itu sajalah. Ya, Datuk bercakap. Untuk saya ni, pembekal ni, let's be responsible. Kita janganlah make it worse than it is. Pembekal is our responsibility. Ada bekalan, kita kena supply to the market. Kita tak perlu KPDN, HEP ke siapa-siapa mari cek untuk kita. Kita kena ambil tanggungjawab lah. Kita is makanan tau. Macam mana orang rasa kalau Maidin kata, tak ada untung lah nak tutup Maidin hari ni, contoh. I mean it's not fair. Because kita ni bukan jual baju, kita ni jual bagi makanan. It's a responsibility as a Malaysian citizen. You are responsible to your country. Datuk ada menyentuh berkenaan dengan banyak lagi pilihan sumber protein yang lain itu. Bagaimana mungkin Datuk juga boleh kongsikan apa pandangan Datuk berkenaan dengan boikot ayam yang dikatakan ketika ini? Saya rasa kita ni sebetulnya tak boleh boikot makanan. Kita boleh boikot banyaklah. Kita nak boikot ke nak demonstrasi ke apa-apa, untuk apa saja buatlah. It's a free country. But let's not do for food, because that provide instability to the country. Ini menakutkan bukan saja rakyat Malaysia tapi our foreign investors nanti. I think this is a wrong way of sending a signal. I think kementerian kerajaan kita prihatin. Dia dengar. Kalau kita panggil menteri akan dengar. Kita pergi jumpa dia, tapi ini bukan satu situasi yang kat Malaysia saja. So kita kena fahamlah, it's a global situation. Dan saya dengar peternak kata subsidi tak dapat lagi. I think ini satu kesalahan lah daripada kementerian ke mana-mana pihak tu. Kita kena cepatkan. Kita faham kalau dia orang tak ada duit pun macam mana kan. Janji subsidi tolonglah bayar cepat sikit. Itu berkenaan dengan subsidi. Kalau kita nak melihat kepada inflasi, kos sara hidup dan juga peningkatan harga barang yang pastinya kian membelenggu kehidupan pengguna dan rakyat masa kini, apa agaknya langkah terbaik, strategi yang perlu dilaksanakan di peringkat kerajaan, pengguna dan peniaga secara keseluruhannya, Datuk?
Tak dengar soalan, maaf. Okey, Datuk, kita nak bercakap secara ringkas ni Datuk, mungkin apa agaknya langkah terbaik, strategi yang perlu dilaksanakan di peringkat, semua peringkat lah, kerajaan, pengguna dan juga peniaga. Okey, tak apa. Terima kasih Datuk Amir yang sudi berkongsi bersama dengan kami sedikit kupasan berkenaan dengan isu bekalan ayam ini yang dikatakan hari ini tiada pengeluaran ayam dari ladang, tapi apa pula cerita di pasar-pasar borong. Itu yang akan kami kongsikan kepada anda selepas ini.